الله الله الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، آله الكرام وأصحابه العظام، خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره، وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, ikhwatul iman, kita akan mulakan sesi ketiga pengajian Tafsirul Munir bagi suratul Furqan. InsyaAllah kita akan sama-sama mempelajari ayat 11 hingga ayat 16. Jom kita baca dulu tuan-tuan dan kita lihat terjemahan ayat, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا.
lahum fiha ma yasha'una khalidin kana ala rabbika wa'dan mas'ula. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, terjemahan ayat 11. Tetapi mereka mendustakan hari kiamat. Oleh itu, kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi sesiapa yang mendustakan hari kiamat. Apabila ia, yakni neraka, melihat mereka daripada tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh kerana kemarahannya. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan diikat, dengan dibelenggu, ya, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan. Ya, tuan-tuan, mengharapkan kebinasaan ini pun ada perbahasan yang panjang di kalangan para ulama. Ya, kebinasaan ni sebahagian kata nak mati cepet lah, tapi tak mati pun. Sebab Allah nak bagi jazaan wifaqa, balasan yang setimpal terhadap dosa kekufuran mereka di dunia dulu. Ayat ke-14 akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini suatu kebinasaan, tetapi harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang. Suburan kathira. Katakan ya Muhammad SAW, adakah azab seperti ini yang baik? Atau syurga yang kekal dan dijanjikan kepada orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka. Bagi mereka, segala yang mereka kehendaki ada di syurga dan mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang layak dimohonkan kepadanya. Okey, tuan-tuan, alhamdulillah, ayat 11 hingga 16 ya. Jom kita lihat, kita perhatikan apakah tafsiran yang boleh kita pelajari dan menjadi penghayatan dan panduan kehidupan harian kita, tuan-tuan. Maka bismillahirrahmanirrahim. Nampak tadi Kak Kam dah share muka surat 48. Dia bawah tajuk bagaimana keingkaran orang kafir tentang kiamat, pendustaan mereka tentang kiamat, dan bagaimana keadaan perbandingan ahli neraka dengan ahli syurga. Tuan-tuan kan? Okey. Kita lihat terlebih dahulu apakah kaitan al-munasabah antara ayat 11 hingga 16 ini dengan ayat yang kita bicarakan semalam. Tuan-tuan, qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Selepas Allah menjelaskan tiga keraguan yang dilontarkan oleh kumpulan musyrikin, tuan-tuan, kan, satunya in hadza illa ifkun iftarah, dia kata Quran itu palsu yang diciptakan oleh Nabi SAW sendiri. Satu. Poin yang kedua, orang musyrikin kata Quran itu asatirul awwalin, cerita dongeng orang-orang dulu, tuan-tuan. Ya, dan mereka juga mengatakan bahawa dia tak berkenan dengan Nabi yang makan di pasar, Nabi yang tuan-tuan, di kalangan manusia, Nabi yang perlu mencari rezeki. Dia tak berkenan dengan cara itu, tuan-tuan. Ya, padahal, tuan-tuan, sebelum saya lanjutkan, saya ada tengok apa yang dikemukakan oleh Syekhuna Al-Imam Syekh Ali As-Sabuni, tuan. Dia kata memang pelik perangai orang musyrikin ni. Dari sudut apa pelik, tuan-tuan? Ya, dia kata Nabi di kalangan manusia tu dikomplain dia nak Nabi tu malaikat ke. Dia nak Nabi tu macam raja-raja dulu yang mewah, duduk atas singgasana dengan pakai mahkota semata-mata, dengan ada dia punya perhiasan-perhiasan golak dan semua. Dia hebohkan kat situ. Dia tak boleh terima Nabi tu di kalangan manusia. Nabi tu makan, Nabi ke pasar, dia tak terima. Tapi dia nak pula Tuhan dia yang disembah tu, Tuhan yang buta, pokak, bisu, tak ada manfaat, tiada sebarang mudarat. Dia nak pula yang itu. Tuan-tuan, itu perbandingan yang Syekh Ali Sabuni buat perbandingan perbezaan. Nabi itu manusia, kau komplain. Nabi makan minum, Nabi ke pasar, kau persoalkan, kau petikaikan. Tapi Tuhan yang kau ambil jadi patung berhala tu, buta, tuli, pokak lah, yang fa'wala yadur, tak ada manfaat, tak ada mudarat, itu kau boleh terima pula. Memang pelik lah. Memang ulaika kal an'am balhum adal.
Tuan-tuan, mereka ni orang kafir ni tuan, memang tertutup pintu hatinya, tak dapat hidayah macam binatang tuan-tuan yang kita nak sembelih korban nanti kal an'am. Bahkan manusia yang begini tuan-tuan lebih sesat daripada binatang, ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka telah dinyatakan tuan-tuan bagaimana jawapan yang Quran nak balas terhadap pemikiran salah faham orang kafir tuan. Allah sebut unzur kaifa darabu lakal amthal. Dia orang tuduh Nabi apa? Sahir, tukang sihir, ataupun mashur yang kena sihir, gilo, penyair dan pelbagai tuan-tuan tuduhan-tuduhan yang tiada logik sama sekali. Dan tuan-tuan, sebenarnya di sinilah letaknya jawapan juga kenapa mereka menentang sangat Nabi. Mereka memberikan alasan-alasan yang palsu, hujah-hujah yang sangat cetek tuan-tuan, sebab poin dia ialah di sini, bal kadzabu bis-saah. Mereka ni mendustakan tuan-tuan tentang hari kiamat. Itu punca dia sebenar. Kerana konsep kiamat ni tuan apa dia? Ada di sana pahala dan dosa. Ada, kita akan dibalas tuan-tuan, misqala dzarrah, sebesar zarah kita. Kalau kebaikan, kebaikanlah. Kalau keburukan, keburukanlah tuan. Ini poin utama yang menyebabkan mereka ni mengacah-acahkan, memperolok-olokkan Nabi SAW, menuduh Nabi yang bukan-bukan. Tuan-tuan, menuduh tentang Quran. Tuan-tuan, 2 poin Quran dengan Nabi. Punca dia tadi itu ialah kerana mereka tidak memahami, tidak boleh terima konsep pahala dan dosa. Dia tak terima itu, mereka mendustakan kiamat, kadzabu bis-saah, tuan-tuan. Maka kalau dia dah tak terima kiamat, dia tak terima benda pahala dosa, maka semua benda akan berlaku, semua maksiat, semua kemungkaran, semua kesyirikan berpunca daripada tidak menerima tuan-tuan tentang hari pembalasan, hari kiamat. Kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi SAW pun tuan-tuan, Nabi akan kaitkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman dengan Allah, dengan hari kiamat. Nabi SAW akan gabungkan dua rukun iman ini. Jadi konsep hari kiamat itu sangat besar, sangat penting. Itulah kehidupan kita yang kekal abadi. Tuan-tuan, itulah di sanalah mahkamah keadilan yang sebenarnya. Apa yang kita buat selama di dunia ini akan dibalas. InsyaAllah kebaikan kita tidak akan disisihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keyakinan kita, itu keimanan kita. Tapi orang kafir ini dia tak percaya dengan hari kiamat. Maka tuan-tuan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Cakap yang baik ataupun senyap. Falyukrim jarah, muliakan jiran. Falyukrim dhaifah, muliakan tetamu. Itu semua konsep tuan-tuan sebab dia ada ganjaran. Ya, maka itu asas mereka menolak tuan-tuan dakwah risalah Nabi SAW ini kerana mereka mendustakan kiamat. Maka Quran yang hadir, Nabi yang bersama mereka itu dipalsukan, diperolok-olokkan kerana punca tadi menolak hari kiamat. Okey. Qala tafsir wal bayan, tuan-tuan, maka pendirian orang musyrikin itu terhadapmu wahai Rasulullah SAW itu mendustakan dan mereka bersifat melampau. Tuan-tuan, mereka tidak ingin mencari kebenaran, mereka tak mahu berfikir tuan-tuan, tak mahu bertanya. Tuan-tuan, bahkan mereka lemparkan Nabi dengan perkataan-perkataan yang batil. Tuan-tuan, yang seperti saya cakap tadi, punca dia apa? Tak beriman dengan hari kiamat. Itu punca dia. Ini yang mendorong mereka meluahkan, menyampaikan perkataan-perkataan yang sia-sia, yang hina, yang tak bertepatan, yang bercanggah dengan logik akal tuan-tuan, kerana puncanya mereka tak beriman, tak meyakini tentang kehidupan selepas tuan-tuan kebangkitan nanti, kehidupan selepas tuan-tuan kemusnahan dunia ni, iaitu hari kiamat. Mereka tak ada kepercayaan pada hisab, pada balasan tuan-tuan. Ini yang mereka harapkan, mati habis gitu je, jadi tanah macam binatang je tuan-tuan. Ya, maka tak melihat langsung kepada pandangan yang jauh tuan-tuan. Mereka tidak dapat memikirkan secara logik apa yang ada di sekeliling mereka. Mereka tak dapat berfikir secara waras tuan-tuan. Inilah sebenarnya punca mereka tidak beriman dengan Quran, bahkan menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Qala wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira, dan kami sediakan bagi mereka yang mendustakan kiamat itu, ya, dengan mizannya, dengan hisabnya tuan-tuan, dengan balasan-balasan itu, mereka akan mendapat balasan neraka yang menjulang-julang, sa'ir tuan-tuan, yang sangat
tinggi, yang sangat menakutkan, yang sangat memedihkan tuan-tuan. Ya, itu satu. Kemudian kata Syekhuna Prof. Wahbah sebut ayat ini sebagai dalil bahawa neraka ni sebagai makhluk. Kerana ayat Quran sebut tadi, a'tadna, kami sediakan mereka yang mendustakan kiamat sebagai azab yang menjulang-julang. Jadi neraka tu tuan-tuan makhluk, dan neraka tu dah ada, dah diciptakan. Nah, kan tuan-tuan kan, dalil malam Isra wal Mi'raj, Nabi dah diperlihatkan tentang ahli neraka, azab neraka. A'tadna tu pula Allah gunakan dengan sirah fi'il madhi, dah ada, dah tersedia. Tuan-tuan, dan ayat itu disokong dengan surah yang lain, surah Ali Imran, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Takutlah kamu dengan azab api neraka yang telah disediakan kepada orang kafir, dah tersedia. Uiddat. Begitu juga tuan, lawan kepada neraka tu syurga Allah Ta'ala. Allahumma ja'alna minal jannah, moga Allah kurniakan kita syurga je. Tuan-tuan, syurga juga makhluk, syurga juga telah tersedia. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Okey, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuan-tuan mensifatkan, menyebutkan dua ciri tuan-tuan kesengsaraan tuan-tuan neraka tu dengan dua perkara. Satu, sifat yang pertama, idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Neraka ni tuan-tuan boleh dilihat dengan jarak yang sangat jauh tuan-tuan. Ada riwayat yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi, boleh dilihat dalam jarak 500 tahun perjalanan. Punya maraknya, menjulangnya, sairnya api neraka tu boleh dilihat begitu sekali, jauh. 500 tahun perjalanan dah nampak. Seperti mana kita boleh menghidu haruman syurga tuan-tuan sejauh 500 tahun perjalanan juga. Dah bau dah. Macam dulu imam-imam kita yang kaya ni, Imam Abdul Hasan Asyadili, Imam tuan-tuan, Imam Laith bin Sa'ad, Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Ini imam-imam yang mewah, yang hidup mereka tuan-tuan selesa dengan perniagaan mereka. Dan seumpamanya tuan-tuan, mereka ni, kalau Imam Abu Hanifah tu, dia punya minyak wangi dia pakai ni memang branded semua tuan-tuan. Dia gunakan konsep wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Jadi bau tu daripada jauh dah bau lah. Tapi kalau minyak kita murah tuan, bau kemenyan lah, bau kapur barus lah tuan-tuan. Tu yang murah-murahnya. Tapi kalau imam-imam kita tuan-tuan, saya kata tadi imam-imam Abu Hanifah dan sebagainya tu, jauh dah boleh bau lah minyak wangi. Daripada kampung Ismail tuan, kat Jiboi dah boleh bau lah. Tuan-tuan itu bau setengah kilometer jarak dia tuan-tuan. Tapi bau syurga tadi 500 tahun perjalanan. Dan azab neraka tu, api yang menjulang tu, boleh dilihat dalam jarak 500 tahun perjalanan. Ini sebagai riwayat mengatakan begitu tuan-tuan. Taib. Maka macam mana tuan? Dengar kemurkaan, kemarahan, menggelegaknya suara neraka tu. Dengar daripada jauh dan boleh tengok daripada jauh dalam jarak, riwayat disebut 500 tahun perjalanan. Memang dia tengah marah, tengah tension tuan-tuan. Macam suara nafas yang tertahan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Kita lepaskan nafas tu. Itu sebahagian gambaran tuan-tuan. Dan ada hadis yang disebutkan dalam riwayat Sayyidina Ubaid bin Umair radhiyallahu an, inna jahannama la tazfiru zafrah. Dia akan mengeluarkan suara yang sangat dahsyat. La yabqa malakul muqarrab, malaikat yang hampir, wala nabiyyun mursal, nabi yang diutuskan, illa kharra liwajhihi, akan takut. Tarta'id faraisu, akan ketakutan, gementar tuan-tuan mendengar, melihat tuan-tuan suara dahsyat, tuan-tuan mendengar suara api neraka tu. Tuan-tuan malaikat pun takut, nabi pun takut. Sehingga Nabi Allah Ibrahim alaihi salam tuan-tuan yajsu ala rakbatai, akan melutut. Dalam Quran ada satu surah tuan yang berbincang tentang melutut ni. Saya saja tanyalah kalau ada yang nak jawab. Tuan-tuan dalam Quran ada satu surah yang dia level tak panjang sangat lah. Level-level lebih sikit pada suratul Mulk, macam suratul Fatah. Kalau tuan-tuan ada jawapan, share dengan saya lah. Surah melutut nama dia. Tuan-tuan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam tuan-tuan la yajsu ala rakbataihi. Dia melutut tuan-tuan dan hanya berdoa, Rabbi salim, ya Allah keselamatan, selamat.
la as'aluka al-yawma illa nafsi. Aku tak nampak aku boleh bantu orang lain untuk syafaat orang lain, melainkan aku kena selamatkan diriku terlebih dahulu. Ini kenyataan Khalilullah Nabi Allah Ibrahim kerana kedahsyatan, ketakutan melihat, mendengar, tuan-tuan, betapa pedihnya, betapa menggelegaknya, berapa marahnya, dahsyatnya suasana api neraka ketika itu, tuan-tuan. Taib. Ya, jadi soalan saya tadi, surah apakah yang bermaksud surah berlutut, tuan-tuan? Taib. Qala, okey, itu ciri yang pertama neraka. Yang kedua, tuan-tuan, sebelum saya pindah yang kedua, saya nak share, tuan-tuan, ayat ini ketika dibaca kepada seseorang. Tuan-tuan, ya, idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Ayat ini menurut Imam Al-Ghazali, dia ceritakan, tuan-tuan, dalam bab Asrarus Salah. Ini kita dah baca pun di pusat pengajian imtiaz tempat Ustaz Azman Muhammad, kan, tuan-tuan. Geng-geng yang ikut pengajian saya, kitab Mau'izatul Mu'minin, mukhtasar kepada kitab Ihya, ada kita sampaikan dulu, tuan-tuan, pada hari Ahad, ya, pengajian kita masa boleh fizikal dulu. Ini cerita dia, tuan-tuan, iaitu ketika mana seorang, tuan-tuan sekalian, yang namanya Rubai' bin Khusaim, tuan-tuan, ataupun Rabi' bin Khusaim, tuan-tuan. Sayyidina Rabi' bin Khusaim, tuan-tuan, dia murid kanan kepada Imam Abu Hanifah, Nu'man, tuan-tuan, Abdullah bin Mas'ud, tuan-tuan. Tabi'in ini namanya Rabi' ataupun Rubai' bin Khaytham ataupun Khusaim, tuan-tuan. Dia guna sirah tasghir, ya, Rubai' bin Khusaim radhiyallahu anhu. Dia ni tabi'in yang berguru dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, murid kanan Imam Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tuan-tuan. Okey. Dia, tuan-tuan, ya, ketika mana dengar ayat ini terus pitam, terus pengsan. Ya, ketika mendengar ayat ini. Dan kita katakan, tuan-tuan, ya, beliau ni kalau ikut kajian, ya, imam ulama hadis, antaranya Imam Yahya bin Ma'in, kalau sebut Imam Rubai' bin Khusaim ni, kata kau tak payah tanya tentang dia, tak ada orang boleh challenge dia. Dia ni antara orang yang sangat bersih hati, yang sangat menjaga ibadah, tuan-tuan, yang tak pernah. Ya, terima kasih. Suratul Jasiyah. Siapa yang jawab ni? Saya tak nampak nama orang, saya nampak jawapannya. Kak Siti Aminah, walaupun di IJN boleh jawab, walaupun Wadet boleh jawab, masya-Allah. Tahniah, orang Puncak Alam, Syafaqillah, Kak, semoga insya-Allah sempat cepat balik semula ke Puncak Alam dengan meninggalkan makanan-makanan, stok makanan yang begitu banyak di wad itulah, ya. Taib. Qala, tuan-tuan sekalian, maka suratul Jasiyah, betul, ya, surah tu ada. Baik, tuan-tuan sekalian, maka saya nak cerita tadi Rubai' bin Khusaim radhiyallahu an. Kalau Imam Yahya bin Ma'in sendiri kata dia ni tak ada tandingan dia, ya. Dan kata Imam Sya'bi, kalau nak tengok orang yang betul-betul benar, tuan-tuan, jujur, itulah Rubai' bin Khusaim radhiyallahu an, yang ketika mana kalau dia datang menghadap tok guru dia tadi, siapa tok guru dia? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tuan-tuan, maka Sayyidina Abdullah suka kata wabashiril mukhbitin, ya, wabashiril mukhbitin, maka berbahagialah orang yang mukhbit, yang khusyuk, yang takut, yang ahli zikir, yang sabar, yang mendirikan solat. Itu ciri mukhbitin dalam Quran. Maka sehingga, tuan-tuan, punya riangnya Ibnu Mas'ud dengan muridnya ini, Rabi' bin Khusaim, tuan-tuan. Dia kata kalau Nabi tengok kau, Nabi mesti happy punya. Wallahi law ra'aka Muhammadun la fariha bik. Ataupun dalam riwayat lain, la ajallak. Kalau Nabi tengok kau, Nabi mesti gembira, Nabi mesti meraihkan kau, Nabi mesti memuliakan kau. Ini perkataan daripada mulut Sayyidina Abdullah bin Mas'ud memuji, tuan-tuan, Sayyidina Rabi' bin Khusaim radhiyallahu an. Tuan-tuan, cerita dia yang berkait tentang tema ayat 11 tadi dalam surah Al-Furqan, iaitu, tuan-tuan, satu hari mereka ni berjalan, tuan-tuan, ya, di Kufah, melihat Al-Haddad. Al-Haddad ni tukang bosi, tuan-tuan, maka mengeluarkan dia punya api dia, tuan-tuan, bunga api tu terkeluar daripada diorang proses, tuan-tuan, nak tempa besi itu. Dan dibacakan, tuan-tuan, ya, dia teringat ayat inilah, ya, nampak api daripada jauh yang sangat marak, yang menggelegak. Maka mengenangkan ayat itu, tuan-tuan, terus
Sayyidina Rubai' bin Khutham ni pengsan. Pengsan tuan-tuan, didukung, dikendong, dibawa ke rumah dia. Tuan-tuan, pengsan, kojut tuan-tuan daripada zuhur sampai 5 waktu tak bangun-bangun. Tuan-tuan ya. Maka komen Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, tok guru dia ni radhiyallahu an, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, inilah waman, inilah tanda orang yang betul-betul takut, yang memang terkesan betul-betul baca ayat Quran terus pitam pengsan mengenangkan azab api neraka. Ini tuan-tuan Sayyidina Rubai' bin Khuthaim kerana terlampau takut, dan beliau ni tersenarai di kalangan orang yang khusyuk dalam solatnya. Tuan-tuan ya, maka seperti saya kata tadilah ya, ketika mana tuan-tuan kalau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tengok dia ni, dia akan kata wabashiril mukhbitin, memetik ayat Quran, maka berbahagialah bagi orang yang mukhbit, yang ahli zikir, yang sabar, yang khusyuk. Termasuk tuan-tuan Sayyidina Rubai' bin Khuthaim yang ketika uzur pun dipapah, tidak pernah meninggalkan solat berjemaah. Tuan-tuan, ini sahabat ataupun tabi'in yang berguru dengan Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum ajma'in. Okey. Kita pindah ciri yang kedua. Tuan-tuan ciri yang kedua, Allah sebutkan bagaimana keadaan orang kafir tuan-tuan yang daripada jauh melihat neraka jahanam itu tuan-tuan, dan ketika mereka dicampakkan dan ciri-ciri tuan-tuan di situ, mereka akan diikat, dibelenggu. Okey, dibelenggu tangan mereka tuan-tuan. Kemudian masa itulah baru nak meraung. Sahu wastaghathu, saya gunakan kalimah bahasa Arabnya di sini istighathah. Masa tu nak meraung, nak merintih. Bang, masa tu tak pek dah, doa kau, iman kau tak terpakai dah. Kau nak menjorit kuat mana pun tak ada nilai dah masa tu. Tuan-tuan istighathah. Maka kita faham istighathah kita tuan-tuan ada nilai sekarang ni. Istighathah kita dengan Allah, berintih kita dengan Allah. Tuan-tuan, tawasul kita dengan Nabi SAW, tawasul kita dengan Asmaul Husna, tawasul kita dengan Quran, tawasul kita dengan para awliya, sekarang ni terpakai. Istighathah kita sekarang diterima. Tapi nanti ketika dah berlaku kiamat, tuan-tuan, maka di sana istighathah, rintihan orang kafir yang diikat, yang dicampakkan di tempat yang sempit tuan-tuan, masa tu tak diterima dah. Maka mereka pun celakolah kita ni, habislah. Sebutlah masa tu jahanam, memang dah jahanam pun, masuk neraka jahanam. Habislah kita meraung-raung, menjorit tuan-tuan. Ya tuan-tuan ini satu bentuk penghinaan, bentuk azab yang dicampakkan kepada tuan-tuan ahli neraka. Kan? Lepas tu dia bukannya mati. Kan tuan-tuan? Campakkan, kulit itu dah habis tuan-tuan, hangus, ganti pula kulit baru. Tuan-tuan ini tujuannya apa, kata Prof Wahbah tuan-tuan? Tai'is, nada mengejek, nak kecewakan mereka. Korang tak ada harapan nak selamat dah. Duduk sini selama-lama. Dulu kat dunia kau pelekehkan Nabi kau, kau kata anak yatim, budak kampung, kau macam-macam, kau tuduh dia sahir, mashur dan sebagainya. Sekarang kau rasakan pula azab ini, kau tak akan terlepas dah. Na'udzubillah min dzalik tuan-tuan. Maka Quran sebut tadi tuan-tuan, ciri neraka ni makanan dayyiqan, sempit. Maka sebab apa tu? Maka isu sempitnya neraka ni tuan-tuan, sebab kita akan rasa tidak selesa, kita akan rasa stres dan tertekan. Halaman 51. Tuan-tuan boleh tengok muka surat 51 nanti yang ada nota tuan-tuan. Ya, orang kalau kita berada di tempat yang kita pergi tepi pantai kau contoh, mulalah sebut macam-macam, tak boleh nak rentas ni kan. 51 52 tuan-tuan tengok, mulalah kita kalau duduk kat tepi padang ke contoh, dalam kebun ke tuan-tuan. Jadi kita kan lapang. Kan? Jadi kita orang sakit tu duduk hospital tu, dia jadi tambah sakit sebab dia somak tuan-tuan, keadaan stres ni, yang menjerit ni, meraung ni, sakit ni, tak boleh terberak ni, buang air atas katil dia, yang ni menjerit, yang nurse pun terlampau sibuk, banyak nak pesakit, tak boleh nak layan. Jadi kita yang sakit ni mungkin tambah sakit lah. Cuma tuan-tuan, kalau cuba dibagikan tempat yang mungkin selesa, mungkin di rumah sendirilah contoh yang selesa, mungkin itu juga membantu dia untuk cepat sembuh. Contoh begitulah. Maka memang kita ni kalau diletakkan di tempat yang sempit, dipenjarakan tuan-tuan, memang kita akan jadi tekanan lah.
Tuan-tuan, itu membezakan antara neraka dengan syurga. Jadi neraka ni Allah sebut makanan dayyiqan, sempit. Kalau syurga tuan-tuan, arduhas samawati wal ard, paling kocik pun saiz ahli syurga tuan-tuan, saiz syurga kita nanti paling kocik pun seluas langit dan bumi. Tuan-tuan, itu paling kocik lah tu, yang paling pemalih lah tu. Tuan-tuan, maka sebab itu dalam ayat ini Allah nak himpunkan kesempitan, kesakitan tuan-tuan kepada kumpulan ahli neraka ni, maka dicampakkan dalam keadaan terbelenggu tangan mereka, tempat yang begitu sempit tuan-tuan, sehingga dalam hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in, tuan-tuan, dia kata inna jahannama la tadhiqu 'alal kafir ka dhayqiz zujji. Kan neraka tu disempitkan, dihimpit, macam dia kata seperti macam bosi dekat hujung pedang, hujung anak panah. Tuan-tuan, kecil, sempit. Dan dalam satu hadis yang lain ketika Nabi SAW bersumpah, waladhi nafsi biyadih innahum yastakrihuna finnar kama yastrikul watad fil haid. Maka mereka tu diberikan tekanan. Tuan-tuan, saya tanya Syekhuna Dr. Salah Al-Qadiri, hadis ini maksudnya macam kita ambil tukul besi tuan-tuan dengan paku, kita kotuk dinding koreh. Tuan-tuan, dia masuk sikit-sikit je, sikit-sikit tuan-tuan. Itu penyeksaan yang berlaku kepada ahli neraka. Itu azab yang Allah berikan, ancaman tuan-tuan kepada penghuni neraka. Dan tuan-tuan, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan hadis, orang yang mula-mula dipakaikan dengan pakaian tersebut itulah iblis laknatullahi alaih. Tuan-tuan, diletakkan hullah pakaian itu di antara dua keningnya tuan-tuan, maka diseret tuan-tuan, dan juga pengikut-pengikut iblis pun follow belakang dia. Maka dia pun berkata, ya subura, celaka, tolong, istighasah, merintih dan sebagainya. Syaitan, iblis. Pengikut-pengikut yang kafir pun sama follow, celakalah kita. Masa tu tuan-tuan, masing-masing meraung. Maka Allah katakan kepada mereka, la tad'ul yawma thuburan wahida. Jangan cakap sekali, ulanglah banyak kali, wad'u thuburan katsira. Korang kan memang celaka selama-lama kat sini. Dah tak ada jalan keluar dah. Sehingga tuan-tuan, Imam Ibnu Katsir radhiyallahu anhu rahimahullahu taala, tuan, dia kata apa? Perkataan ats-thubur ni, bukan sad, thubur, tuan-tuan, membayangkan kecelakaan, kehinaan, kerugian, kemusnahan. Itu semua merangkumi maksud thuburan tuan-tuan dalam Quran. Bahkan disokong dalam suratul Isra disebut tuan-tuan, ketika mana Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Firaun, katanya, wa inni la adhunnuka ya fir'aunu mathbura. Kau ni memang celakalah. Itu tuan-tuan akan musnah. Itu kata-kata Nabi Musa alaihi salam kepada Firaun, yang daripada kalimah thubur, mathbur, kecelakaan, kemusnahan tuan-tuan. Itulah maksudnya, kecelakaan ahli neraka yang tiada harapan untuk selamat. Dan ini menggambarkan tuan-tuan bagaimana Allah nak buat perbandingan. Ini cerita neraka, kan? Mana lagi bagus tuan-tuan? Macam mana kamu tengok, apakah ini yang kamu pilih? Qul adzalika khair, ini yang kamu nak, ini bagi kamu ni okey lah ni, elok lah ni, nak rasa sangat dulu. Dogi pun nak. Inilah dia balasan dia. Tapi Allah kata, am jannatul khuldi allati wu'idal muttaqun. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, yang mendustakan kiamat, yang membohongkan Quran dan risalah Nabi SAW, ini sebagai bentuk nak bagi mereka stres, tension. Ini penghinaan kepada mereka. Azab ini yang kamu dustakan dulu, kamu kata tak ada kiamat, tak ada pembalasan, ini kau rasa sekarang. Tapi geng-geng yang para sahabat, para fuqara, al-suffah, para pejuang yang mencontohi Nabi SAW, mereka akan tergolong, akan dikurniakan balasan syurga yang kekal abadi. Itu janji Allah kepada mereka. Allah tak akan mensia-siakan janjinya. Kehidupan yang sementara ini di dunia ni ada pembalasan yang kekal abadi, yang di mahkamah yang sangat adil. Tuan-tuan, ini tuan-tuan perbandingan. Itulah dia syurga yang Allah detailkan sedikit tuan-tuan. Lahum fiha ma yasha'una khalidin. Orang bertakwa dalam syurga nanti dapatlah apa yang diidamkan.
Ya, kat dunia ni mungkin tak rasa Camry, pakai kancil dia, esok dapatlah Camry. Ya, Haji Fahmi kan? Kat dunia ni tak dapat apa banglo, kat sana esok macam-macam banglo lah kita dapat. Kat dunia ni nak beli musang king tak mampu, beli dian kampung lah. Esok macam-macam musang ada tuan-tuan dalam syurga tu, macam-macam king ada, pilih yo. Kan, pakaian kita, kediaman kita, tunggangan kita, semua itu disediakan bagi orang yang muttaqin, yang disebut dalam hadis qudusi tuan, hadis yang masyhur, mala ainun ra'at, yang tak pernah terlihat kat mata kita. Kita kata kereta Sultan Brunei itu paling mewah. Tak, ada lagi mewah daripada tu. Wala udhunun sami'at, tak pernah dengar dia telinga kita tuan. Rupanya ada lagi yang lagi best daripada kapal terbang jet peribadi ni, ada lagi yang best. Wala khatara ala qalbi bashar, tak terlintih kat hati kita tuan. Rupanya syurga itulah segala-gala himpunan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, kekal selama-lamanya, yang tidak akan sekali-kali terputus, yang tidak akan terhilang tuan-tuan. Dan masa tu kita tak ada lagi lah wala yabghuna anha hiwala. Tak ada pula kita hantar WhatsApp lah kau dekat malaikat, kita minta surat hantar kepada Allah Ta'ala nak pindah tompek. Gila ke apa? Dah kekal dalam syurga, kita tak akan ada hati nak ke tempat lain tuan-tuan, sebab segala-galanya tersedia dengan penuh kemewahan, dengan penuh segala-galanya hajat kita tertunai. Ini kerana janji Allah itu pasti benar tuan-tuan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyediakan syurganya bagi mereka yang taat kepada ahli taqwa tuan-tuan. Maka kana ala rabbika wa'dam mas'ula. Kamu mohon syurga, sekarang silakan. Kamu dah beramal soleh, kamu dah mengekang hawa nafsu kamu, sekarang balasan kamu, silakan semua masuk ke syurga Allah Taala tuan-tuan. Itu balasan bagi orang yang taat. Okey, taib. Kita ambil tuan-tuan beberapa fiqh pengajaran yang boleh kita pelajari pada pagi ni tuan-tuan. Yang pertama, poin utama keingkaran orang musyrikin tentang keesaan Allah, wahdaniyatullah, tauhid, dan mereka tidak menerima tuan-tuan tentang risalah Nabi SAW. Maka di sini kalau kita tengok la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni dipanggil tuan-tuan hadis al-bitaqah. Bitaqah ni kata Imam Asy-Syaukani dalam Tuhfatul Dzakirin, dia sebut sebagai kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tidak mahu menerima wahdaniyatullah, dia tidak mahu menerima risalah Nabi SAW. Ini punca dia tuan-tuan, yang menyebabkan mereka mencaci Quran, menghina Nabi SAW. Tuan-tuan, puncanya di situ. Tuan-tuan, sebab kalau orang beriman, kalau kita tahu bahawa tindakan kita ni ada dicatat, ada penilaian yang sebenar, ada mahkamah yang sangat adil, maka kita akan sentiasa berhati-hati. Tuan-tuan, itu dia. Tapi mereka tuan-tuan memilih untuk akidah yang sesat, memilih jalan yang tidak benar tuan-tuan, menyebabkan mereka gagal untuk menerima Quran, gagal untuk menerima Nabi SAW. Mereka menolak segala kebaikan tersebut kerana berpunca daripada menolak konsep hari kiamat. Okey. Dan juga seperti yang disebutkan tuan-tuan tadi, poin yang kedua, neraka dengan syurga dah ada. Tuan-tuan, telah tersedia. Dah kan kalau ada Imam Ibnu Katsir sebut sa'ir itu, wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira, kami sediakan, maknanya dah tersedia, dah ada dah neraka syurga ni tuan. Adapun sa'ir itu, neraka yang kata sa'ir itu iaitu satu lembah daripada Jahannam tuan-tuan, yang isinya ialah nanah dan darah, qaih. Itu dia panggil sa'ir. Sa'ir ni apa? Sa'ir itu ialah satu lembah dalam api neraka Jahannam tuan-tuan, yang dipenuhi dengan nanah dan darah. Okey tuan-tuan, Taib, selesai. Ya. Kemudian seperti yang kita bahaskan tadi, poin yang ketiga tuan-tuan, iaitu disifatkan tentang neraka tu, satu, dia punya meluap-luap tuan-tuan, marah. Dalam suratul Mulk kan kita baca takadu tamayyazu minal ghaidh, kan, mau luap-luap tuan-tuan, marah betul. Ya tuan-tuan. Dan kita katakan tadi daripada jarak 500 tahun perjalanan dah dongar dah bunyi menggelegaknya neraka tu. Dia dah standby, kau makin syirik, sini tempat kau. Kau makin dongeng, ini tempat kau sombong, di sinilah tempat kau tak boleh letakkan dahi kau untuk sujud, inilah tempat kau. Ini tuan, disediakan azab kepada mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena campak pula tempatnya sempit, dayiqan, muqarranin, dibelenggu. Tuan-tuan, sempit. Seperti kita kata tadi, kalau tempat yang luas kita akan ada sedikit kelapangan. Tuan-tuan,
Maka kalau tempat sempit tuan-tuan, kita akan jadi stres. Itu sebagai penghinaan tuan-tuan. Kau rasakan pula dulu kau terlampau bermewah-mewah, ya, sampai melupakan Allah Ta'ala. Sekarang kau rasakan betapa sempit, sesaknya duduk dalam azab api neraka. Dan ketika mana nombor 4 kata Dr. Wahbah tuan-tuan, orang yang kena azab itu mengharapkan tuan-tuan, biarlah kami mati saja macam ni. Tak dapat, tak dimatikan. Tak dimatikan, biar kau rasa azab itu, ya. Supaya matikanlah kami, kan diharap tuan-tuan. Memang dah celaka lah ni, subur tadi lah, biarlah kami celaka lah. Yang diketuai oleh presiden ni siapa tadi? Iblis. Pengikut Iblis pun follow lah, celaka sebut lah benda-benda. Tapi tuan-tuan, Allah tak membiarkan mereka mati. Allah kekalkan hidup mereka, tuan-tuan. Ahli neraka tu rasakan azab, ya, dah bertukar kulit tuan-tuan, rasakan lagi, ya, dengan segala penyiksaan tuan-tuan yang diberikan, kerana tuan-tuan mereka memang tiada ruang dan peluang lagi untuk selamat. Jadilah macam Firaun kan dah masuk, dah tenggelam tuan-tuan, dah nak mati, baru amantu bi Rabbi Musa, baru nak beriman dengan Tuhan Nabi Musa, baru nak mengucapkan tauhid, baru ada konsep wahdaniyah dengan risalah kenabian Nabi Musa. Tak dapat nak nolong, dah masa tu dah habis. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah terima taubat hamba selagi belum sampai tuan-tuan nyawanya ke kerongkong tuan-tuan. Ketika itu Allah dah tak terima dah taubat Firaun, mati dah dengan keadaan dia tuan-tuan. Maka itulah gambaran juga dalam azab api neraka, mereka yang diazab kerana tuan-tuan mereka nak cari selamat, mereka nak mati tapi tak akan dimatikan. Tuan-tuan, dan sebenarnya poin yang kelima kata Syekh Wahbah dalam tafsir Munir ini, dia kata bukan nak buat perbandingan sangat pun, bukan boleh bandingkan neraka dengan syurga. Sebab neraka, apa kebaikan dia? Kan Allah sebut adzalika khair. Apakah itu baik? Tuan-tuan, sebenarnya bukan Allah nak kata ada kebaikan dalam neraka. Neraka ni segala himpunan keburukan, kesakitan, penyiksaan. Tapi tuan, sengaja Allah ungkapkan bahasa ni tuan dalam sudut ma'rad, disebut ma'rad taqri', sukhriyah tuan-tuan, ya, al-unuf, untuk mencaci, mengejek kepada kumpulan-kumpulan yang penyembah berhala ni tuan-tuan, penyembah selain Allah Ta'ala ni tuan-tuan. Maka mereka ni, ya, akan dihina tuan-tuan, duduk dalam itu. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pula menyebutkan jannatul khuld. Sebenarnya orang yang, kalau kamu ikut Nabi dulu, ya, ikut panduan yang benar, maka kamu ada syurga yang kekal abadi. Ya, bukan nak bandingkan kebaikan dalam neraka. Neraka memang tiada sebarang kebaikan. Cuma tuan-tuan nak yang nak dijelaskan ialah betapa seksanya neraka dan betapa nikmatnya syurga. Maka rahmat Allah Ta'ala tuan-tuan kepada ahli syurga, dan dah diberi peringatan pun kepada tuan-tuan, penghuni neraka dah sebut dah dulu, ya, dah diingatkan, tapi korang tak nak dengar. Maka inilah tempat yang setimpal dengan perbuatan kamu dahulu tuan-tuan. Dan kita fahamlah dalam syurga tu segala kenikmatan akan disediakan. Tak ada cendawa, makan durian banyak pun okey, tak ada sobu perut, tak ada terkontut tuan-tuan, perempuan tak ada uzur. Maka itulah nikmat-nikmat yang dibayangkan, sedikit nikmat yang dibayangkan dalam syurga Allah Ta'ala. Dan tuan-tuan sekalian, itu janji yang pasti tuan-tuan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang taat. Ya kan tuan-tuan, Allah janji tuan-tuan, Allah tidak sesekali memungkiri janjinya. Kita ni yang selalu mungkir janji tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala akan memenuhi janjinya tuan-tuan. Apa yang Allah janjikan menerusi lisan para anbiya, para mursalin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik. Ya Allah, kabulkan apa yang kurniakan kami seperti apa yang kamu sebutkan kepada nabi-nabi terdahulu, kepada nabi kami SAW tentang syurga. Maka kita minta, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allah bagi kita syurga tuan-tuan, ya. Dan juga doa Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Kita pun tuan-tuan masuk syurga. Menurut Imam Zaid bin Aslam, dikata apa tuan-tuan sebagai penutupnya pada pagi ini, ya, kata Zaid bin Aslam radhiyallahu an, mereka memohon syurga ketika di dunia. Kita olah sekali kan, salam kanan Allahumma inna nas'aluka ridhaka
wal jannah. Dalam doa yang kita tak boleh tinggalkan, yang ini doa yang Nabi tak tinggalkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan akhirat itu adalah syurga, tuan-tuan. Fil akhirati hasanah, iaitu nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah itu pasti, tuan-tuan. Kita dah mohon sekarang nikmat syurga, Allah kurniakan kita syurga, tuan-tuan, ya. Kita berdoa, kita memohon, maka Allah makbulkan apa hajat kita, apa doa kita, Allah terima, tuan-tuan. Itulah dia perbandingan orang yang taat dengan orang yang ingkar. Itulah bezanya orang yang kafir dengan orang yang mukmin, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan insya-Allah ya kita kekal dalam melakukan ketaatan, terus istiqamah dalam kebaikan, menuntut ilmu, beramal dengan ilmu kita, tuan-tuan, insya-Allah. Moga-moga perbahasan pagi ini ada kebaikan untuk diri saya dan kita semua. Insya-Allah kita jumpa esok mendetailkan ahwalul kufar ma'a ma'budatihim yaumal qiyamah. Orang kafir, tuan-tuan, macam mana cerita dia dengan iblis tadi. Orang kafir, tuan-tuan, macam mana cerita dengan sadah mereka, dengan pemimpin-pemimpin yang mengheret mereka, sami-sami mereka yang membawa mereka kepada kesesatan, padri-padri mereka yang membawa kepada akidah yang menyeleweng, dan bagaimana keadaan, kalau kita sebut juga dalam ayat-ayat lain, ada juga disebut tentang batu yang menjadi bahan bakar, batu berhala yang menjadi bahan bakar api neraka, tuan-tuan. Ini akan kita detailkan tentang abid dan ma'bud. Saya cuba tengok esok, kalau pendek kita cuba gabungkan dua topik, iaitu bagaimana basyariyatul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. InsyaAllah kita cuba gabung dua topik esok, tuan-tuan. Ya, ayat 17 hingga 19 ada satu topik. Kemudian Syekh Wabah letakkan satu ayat saja, iaitu tentang basyariyatul Rasul, Nabi itu manusia. Itu kita akan bahas pada ayat 20 biiznillah. Kan, terima kasih semua, jazakumullah khairan. InsyaAllah jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sakit kita doakan kesembuhan, yang wadat kita doakan cepat kembali sihat, yang operation minor ke major ke semua kita doakan sempurna baik semua, insya-Allah. Tuan-tuan, okey. Jazakumullah khairan, syafakumullah tahur, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab.